عنه تثاقل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما عن طاعة يزيد بن معاوية وأظهر شتمه، فبلغ ذلك يزيد فأقسم لا يؤتى به إلا مغلولا وإلا أرسل إليه، فقيل لابن الزبير: ألا نصنع لك أغلالا من فضة تلبس عليها الثوب وتبر قسمه فالصلح أجمل بك؟ قال: فلا أبر الله قسمه. ثم قال: ولا ألين لغير الحق أسأله حتى يلين لضرع المضاجع الحجر. ثم قال: والله لضربة بسيف في عز أحب إلي من ضربة بصوت في ذل. ثم دعا إلى نفسه وأظهر الخلافة ليزيد بن معاوية، فوجه إليه يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة المري في جيش أهل الشام، وأمره بقتال أهل المدينة، فإذا فرغ من ذلك سار إلى مكة. قال: فدخل مسلم بن العقبة المدينة وهرب منه يومئذ بقايا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبث فيها وأسرف في القتل، ثم خرج منها. فلما كان ببعض الطريق مات، واستخلف حسين بن نمير الكندي وقال: يا ابن بردعة الحمار احذر خدائن قريش ولا تعاملهم إلا بالثقاف ثم بالقطاف. فمضى حسين حتى ورد مكة فقاتل بها ابن الزبير رضي الله عنهما أياما، فذكر الحديث وفيه قال: وبلغ حسين بن نمير موت يزيد بن معاوية فهرب حسين بن النمير، فلما مات يزيد بن معاوية دعا مروان ابن الحكم إلى نفسه فذكر الحديث وفيه ثم مات مروان ودعا عبد الملك لنفسه، وقام فأجابه أهل الشام فخطب على المنبر فقال: من لابن الزبير منكم؟ فقال الحجاج: أنا يا أمير المؤمنين. فأسكته ثم عاد فقال: أنا يا أمير المؤمنين، فإنني رأيت في النوم أني انتزعت جبته فلبستها. الله أكبر. فعقد له ووجهه في الجيش إلى مكة حتى قدمها على ابن الزبير رضي الله عنهما وقاتله بها. فقال ابن الزبير رضي الله عنهما لأهل مكة: احفظوا هذين الجبلين فإنكم لن تزالوا بخير أعزة ما لم يظهروا عليهما. فلم يلبثوا أن ظهر الحجاج ومن معه على أبي قبيس. Cerita ni panjang, lu baca saya tak sangka kata hadis ni panjang, jadi saya terus kepada cerita dia lah. Ya Allah Subhanahu wa taala telah menguji para sahabat ketika mereka bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ujian yang mereka lalui tidak sama seperti apa yang kita lalui, dan tapi keberanian mereka telah buktikan bahawa mereka ni benar-benar berani memperjuangkan ataupun menggadaikan nyawa mereka untuk Allah, seperti mana Allah turunkan ayat innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum, yang ulama kata yang telah menunaikan hak ayat ini dalam bacaan pada peristiwa iaitu Muaz bin Jabal dalam peperangan Yarmouk, masa dia berhadapan dengan tentera Rom, orang Arab 60,000 dan mereka 60 orang sahaja. Masa itu mereka serang tentera Rom. Masa itu Muaz baca ni innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi'ahdihi minallah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bih wa dhalika huwal fawzul azim. Sesungguhnya Allah telah beli nyawa kami dan harta kami dengan syurga, kerana kami perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kami membunuh musuh ataupun kami terbunuh. Allah telah janji dalam Quran, dalam Taurat, dalam Injil, dalam Quran, siapa sahaja yang melaksanakan perintah Allah, Allah telah berikan berita gembira tentang kejayaan mereka dan
kejayaan selama-lamanya untuk mereka, kejayaan yang besar buat mereka. Dia kata ini Mu'adh lah yang baca ayat ni pada ketika yang paling fit ayat ni dan dibaca dengan lantang, maka sahabat terus maju ke depan dan mereka telah tewaskan 60,000 orang tu. Begitulah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma ni. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma adalah seorang yang sangat berani. Peristiwa Harrah yang berlaku ni tragedi yang sangat menyedihkan yang berlaku dalam sejarah Islam yang tak pernah berlaku, di mana selepas 1 tahun selepas peristiwa Harrah ni lahirlah 1,000 anak luar nikah di Madinatul Munawwarah. Apa yang berlaku? Yazid telah serang Madinah dan dia hantar Muslim bin Uqbah. Tadi kita sebut nama dia, Muslim bin Uqbah. Dia hantar, dia kata Muslim bin Uqbah, dia kata pergi ke Madinah, bagi tempoh 3 hari kepada mereka untuk mereka tunduk depan aku. Yazid ni dia semualah, dengan arak dia, dengan perempuan dia, dia enjoy lah life dia, dia tak ada apa-apa agama. Tapi sebab para sahabat ingkar untuk baiat dengan dia kerana kemaksiatan dia sendiri itu, maka dia hantar tentera. Saya tak nak pergi kepada sebelum dia, tapi sebelum dia pun berlaku juga perselisihan antara Abdullah bin Zubair dan Muawiyah. Tapi Muawiyah radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak sama dengan anak dia Yazid bin Muawiyah ni. Yazid ni jahat. Kalau orang Pakistan, dia orang terus laknat, kata laknat Allah ke atas Yazid. Di zaman Muawiyah berlaku sedikit perselisihan antara Abdullah bin Zubair dengan Muawiyah, iaitu orang-orang Muawiyah yang menetap di Madinah, mereka telah ambil ataupun mereka telah rosakkan kebun Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Abdullah bin Zubair ni siapa? Abdullah bin Zubair adalah anak kepada Asma radhiyallahu anha, anak kepada Zubair bin Awam, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asma adalah kakak kepada Aisyah radhiyallahu anha. Asma siapa? Anak Abu Bakar, dia cucu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Maka dia dengan marahnya, dengan marah sangat, bila dia orang rosakkan kebun dia, dia bukannya kaya sangat pun, bila dia orang rosakkan kebun dia di Madinah, sebab ada kebun Muawiyah, Muawiyah kaya, dia rosakkan orang-orang dia tanpa pengetahuan Muawiyah, mereka radhiyallahu an, dia rosakkan kebun dia. Maka dengan marah dia tulis satu surat kepada Muawiyah, anak kepada Hindah. Wah, dia marah sangat tu. Sedangkan Muawiyah ni anak kepada Abu Sufyan, Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhum. Tapi dia marah sangat, dia kata kepada Muawiyah anak Hindah. Hindah kan, Hindah masuk Islam kemudiannya, Hindun, isteri kepada Abu Sufyan. Tapi sebab marah, dia tak kata Muawiyah bin Abu Sufyan, dia kata kepada Muawiyah anak Hindah, daripada Abdullah anak Asma zatun nitaqain, dan anak Zubair bin Awam. Dengan marah dia tulis, dia kata orang-orang kamu, nanti saya cerita apa maksud zatun nitaqain, gelaran yang diberi kepada Asma. Dia kata orang-orang kamu telah rosakkan kebun aku di Madinah, minta mereka betulkan balik, kalau tidak aku akan doakan kehancuran untuk mereka semua. Bila sampai surat tu kepada Muawiyah radhiyallahu an, Yazid ada di sebelah dia. Kata Yazid macam mana? Kata apa pandangan kau anak dia? Apa lagi ayah? Tentera serang, bunuh semua. Ayah dia senyum. Kata engkau sampai bila engkau nak faham? Maka dia tulis surat balik. Sampai surat kepada Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Abdullah buka. Daripada Muawiyah bin Abu Sufyan kepada Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Zubair bin Awam radhiyallahu anhum,
daripada hari ini kebun aku juga adalah kebun kamu. Maksudnya kebun aku pun aku beri kepada kamu. Maka Abdullah bin Zubair jawab surat itu. Dia kata, semoga Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan khilafah engkau sampai bila-bila. Jawab. Kita daripada Abdullah bin Zubair, baru dijawab dengan betul daripada Abdullah bin Zubair kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, semoga khilafah kamu berkekalan. Betul kebijaksanaan Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi anak dia Allah Subhanahu wa taala uji. Yazid dia sempat. Yazid ada dua, satu adalah Yazid bin Abu Sufyan, iaitu abang kepada Muawiyah, dia sempatlah. Satu lagi adalah Yazid bin Muawiyah. Satu lagi Muawiyah adalah Muawiyah bin Yazid, ada seorang anak kepada Yazid nanti. Dia baik. Tengah-tengah tu suatu kata Allah boleh lahirkan Yazid daripada orang seperti Muawiyah, dan Allah boleh lahirkan Muawiyah balik daripada orang seperti Yazid. Ya Allah Subhanahu wa taala dia baik Muawiyah ni. Muawiyah juga nama dia. Di Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah, dan Muawiyah punya abang pun nama Yazid juga, Yazid bin Abu Sufyan. Jadi ada orang keliru biasanya antara dua Yazid ni. Tapi bila ayah dia meninggal, Muawiyah radhiyallahu anhu meninggal, maka Yazid dia bila dia take charge, dia jadi khalifah, maka dia telah perintah hantar arahan untuk mereka semua baiat dengan dia. Sedangkan dia minum arak, kan, perempuan menari depan dia. Maka Abdullah bin Zubair memang daripada awal kata saya tak akan pergi. Maka dia telah pergi ke Makkah. Yang tinggal Abdullah bin Hanzalah, Ghasilul Malaikah, yang mana bapa dia inilah yang dimandikan oleh malaikat. Dia inilah yang lahir daripada persetubuhan antara Hanzalah dengan isteri dia pada malam pertama perkahwinan tu, malam Uhud tu. Lahirnya Abdullah bin Hanzalah. Dia telah bawa jemaah pergi berjumpa dengan Yazid. Kononnya mereka bersetuju untuk baiat dengan Yazid. Maka Yazid telah 1 minggu dia layan dia orang je. Dia bagi makan, dia bagi tempat tinggal, semua dia bagi. Selepas seminggu dia panggil, dia bagi hadiah pula, kan, banyak, dengan dinar, dirham. Kemudian mereka ambil semua tu. Bila sampai ke Madinah, orang Madinah tanyalah, kan, sahabat dan anak-anak sahabat yang hidup, macam mana kedudukan kamu? Dia kata, kita memang menentang Yazid. Dia kata, sebenarnya aku ambil harta ni untuk menentang dia. Yazid dapat tahu. Terus Yazid hantar tentera yang diketuai oleh Muslim bin Uqbah. Muslim bin Uqbah ni dia seorang tua, tapi dia binatang lah. Maksudnya orang panggil orang daripada hutan yang mana tak kisah apa-apa. Yazid kata kat dia, bawa tentera 10,000 orang lah silap. Kita bawa tentera pergi ke Madinah. Dia kata, bagi mereka tempoh 3 hari untuk mereka baiat dengan aku. Kalau mereka tidak, maka aku berikan kamu 3 hari, kau buatlah apa kau nak buat dengan mereka. Anas radhiyallahu anhu kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam doa untuk Sayyidina Anas, kan, semoga Allah berkati umur dia, semoga Allah berkati anak dia dan harta dia kerana khidmat dia kepada Rasulullah. Dia kata lebih 100 orang daripada keturunan Sayyidina Anas dibunuh dalam peperangan Harrah, dan kubur mereka di Baqi' Al-Gharqad kerana serangan ini. Maka Muslim bin Uqbah telah datang dengan tentera, dibagi tempoh 3 hari Islam, dan dia serang dan dia bunuh ramai. Sehinggalah bila dia bertemu dengan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia nak bunuh. Maka Abu Sa'id yang baca ayat ni, dia kata, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basiti yadi ilayka liaqtulak inni akhafu Allah rabbul alamin. Dan kalau engkau hulurkan tangan untuk bunuh aku sekalipun, aku tak akan bunuh kamu. Maka tapi dia bunuh ramai orang, dia bunuh. Maka dia panggil Abu Sa'id, dia hina Abu Sa'id depan orang ramai. Dia telah hina Abu Sa'id depan orang ramai. Terbaik dah.
nak cerita dia bunuh, dia minta dan mereka tak tunduk kepada dia, maka salah seorang yang syahid adalah Abdullah bin Hanzalah di situ, dan keturunan Sayyidina Anas dan banyak lagi sahabat-sahabat yang hidup ketika itu semuanya dibunuh dan dirogol perempuan-perempuan Madinah ketika itu dengan tentera yang dibawa untuk merogol mereka. Itu perkara yang kalau kita baca pun kita tak boleh nak terima akal kita. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memang tetapkan ujian yang besar. Sebab tu kata bila Rasulullah menang dalam peperangan Badar, Nabi balik sampai ke Madinah sahaja dapat berita kematian Ruqayyah, itu anak kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru selesai Sayyidina Uthman kebumikan Ruqayyah. Maksudnya ujian Nabi ni satu habis satu, satu habis satu, satu habis satu. Allah tak pernah henti uji mereka. Itu tanda Allah sayang seorang, Allah akan ujinya berterusan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitab wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Allah kata kalau kamu sabar, maka itulah perkara yang besar di sisi Allah. Mereka sabar. Kemudian Muslim bin Uqbah ni dia tahu Abdullah bin Zubair di Madinah, di Makkah, maka dia telah bawa tentera, tapi Allah telah tetapkan kematian dia. Sebelum dia sampai Makkah dia telah mati. Maka Husain bin Numair yang telah ambil charge untuk teruskan perjalanan mereka untuk bunuh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Abdullah bin Zubair adalah anak kepada Asma. Saya cerita dulu, nanti waktu masa tu kita akan dengar di siapa dia Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair adalah bayi pertama yang ditahnikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Bayi pertama yang lahir selepas hijrah. Dia orang dah mula kutuk para muhajirin, kata muhajirin ni panggil apa? Tak ada anak ni, kita panggil mandul lah. Orang Yahudi kata para sahabat ni mandul, kata tak ada. Abdullah bin Zubair adalah anak pertama yang lahir selepas hijrah, anak kepada Asma radhiyallahu anha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang telah tahnik Abdullah bin Zubair. Dia yang minum darah bekam Nabi sallallahu alaihi wasallam. So Nabi kata, dia Allah bagi dia kekuatan yang luar biasa. Insya-Allah bila ada masa nanti kita dengar bagaimana dia dalam serangan dia kepada tentera Tunisia ke, yang dia pergi seorang diri saja dia. Jajar seorang-seorang dia kan. Dia bila dia orang sampai je ke Madinah, ke Makkah, dapat berita pula kata Yazid dah meninggal dunia. Maka bila Yazid meninggal dunia, Yazid yang hantar Muslim bin Uqbah untuk bunuh sahabat ni, dia dah meninggal. Jadi bila dia dah meninggal dunia, maka Husain bin Numair ni kata kepada Abdullah bin Zubair, kata engkau datanglah ke Damaskus, kami akan bayat dengan kamu. Datang ke sana. Dia kata tak, dia kata kalau nak, dia kata kat sini, sana saya tak akan pergi. Dia tahulah orang-orang dia kat sana kan, Damsyik ni bandar yang bahaya. Kita dia tak akan pergi. Maka dia Husain kata tak apalah. Dia kata kalau macam tu banyak orang lagi yang tunggu nak jadi Amirul Mukminin, nak jadi khalifah. Selepas Yazid, Muawiyah yang jadi Amirul Mukminin sekejap, kemudian dia telah tinggalkan. Ada pandangan kata dia sakit, tapi Maulana Tariq Jamil kata dia kumpulkan semua orang. Dia kata demi Allah, dia kata ayah saya telah rampas kuasa ni dengan kezaliman, maka aku ludah atas kerajaan seperti ini. Dia kata siapa nak ambil lah. Maka dia orang mesyuarat, dia orang berikan kepada Marwan daripada bin Abdul Hakam. Marwan bin Abdul Hakam. Marwan ni adalah sepupu kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia adalah sekretari kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Zaman Sayyidina Uthman, dialah sekretari kepada Sayyidina Uthman. Dia Banu Umayyah juga. Dialah founder Banu Umayyah kan, Abdullah Marwan adalah founder Umayyah. Tahu dia adalah sekretari kepada, dialah dituduh kata telah memalsukan surat, tapi dia pun radhiyallahu anhu, dia sahabat. Meskipun dia kecil masa tu, tapi dia pernah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang dituduh kata dia yang telah palsukan surat yang mana sampai kepada orang Kufah kan untuk bunuh mereka. Jadi
yang menyebabkan Khawarij datang dan serang Sayyidina Osman. Tapi perkara ni tak betul. Kata kalau Marwan buat takkan di situ, kenapa dia tak keluar? Wallahu alam. Marwan ni ketika itu dilantik sebagai Amirul Mukminin kerana pengalaman dia. Mereka kata Muawiyah dah tak mau, jadi ada anak dia yang lain, kau nak bagi kepada mereka kecil lagi, kepada keturunan Muawiyah. Jadi sementara tu Marwan lah yang paling layak. Jadi once dah bagi, memang tak siapa pun tak nak bagi balik. Negara kita pun sama jugalah kan. Once dah dapat, siapa nak bagi balik? Maka daripada situlah, bila dia pun sekejap saja, dia transmission ni cepat. Muawiyah pun sekejap, Marwan pun sekejap, kemudian naiklah Abdul Malik bin Marwan. Dialah raja ataupun dialah Khalifah Umayyah yang terkenal lah, yang pertama selepas Marwan. Sebab Marwan ni founder, Abdul Malik bin Marwan ni lah yang telah bangunkan dinasti Banu Umayyah ni. Dialah yang bina Kubah, Baitul Maqdis tu kan. Dialah di zaman dialah, dia yang buat, sebelum tu tak ada. Dia yang buat. Dialah yang telah isu duit. Dulu mereka guna duit dirham dan dinar, ni adalah duit Rom dan Parsi lah. Atas tu ada gambar Raja Rom ataupun Raja Parsi. Orang Madinah, Mekah pun guna tu. Dialah yang telah maksudnya isu duit Islam. Atas tu dia buat gambar dia semua. Zaman Abdul Malik bin Marwan. Jadi Abdul Malik bin Marwan ni lah, dengan dia kata summa mata Marwan wada'a Abdul Malik li nafsi wa qama fa ajabahu al-syam fa khataba 'ala al-minbar fa qala man li ibni Zubair minkum. Kata, siapa yang nak pergi serang Abdullah bin Zubair? Sebab apa? Dalam tempoh exchange ni, khalifah yang kuat masa tu adalah Abdullah bin Zubair. Para sahabat lain semua dah bayat dengan dia di Makkah. Walaupun tempoh dalam mungkin 2 tahun, tapi mereka memang sokong dia, mereka tak sokong khalifah yang di Damsyik ni. Jadi Abdul Malik kata, siapa nak uruskan Abdullah bin Zubair ni? Maka Hajjaj bangun, dia kata duduk. Hajjaj bangun lagi, kata saya duduk. Hajjaj bangun lagi sekali, kata saya. Dia kata okey, pergilah. Dia kata saya dah ada persiapan. Maulana Tariq Jamil kata Hajjaj ni adalah anjing belaan Abdul Malik, kata. Anjing Abdul Malik yang telah bunuh para sahabat. Bila Hajjaj bin Yusuf, maka dia pun bawa lah tentera sampai ke Mekah. Dia orang kepung. Zaman dulu sebelum mereka perang, memang itulah taktik peperangan dia. Mereka akan kepung, hentikan supply. Jadi sehinggalah mereka surrender. Sampai itulah Nabi SAW pun buat perkara yang sama. Siapa belajar sirah tahu. Itulah taktik peperangan. Semualah para sahabat pergi mana, Yarmouk semua macam tu. Mereka akan sekat dulu, lepas tu mereka akan serang. Mereka tak pergi serang terus. Maka dia pun pergi buat benda yang sama. Maka orang yang dah tertekan, mereka pun akhirnya surrender. Tetapi Abdullah bin Zubair, dia tak surrender. Abdullah bin Zubair ni dia Masya Allah, dia seorang yang sangat kuat ibadat, orang yang sangat baik. Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan kematian dia. Maka akhirnya bila dia dah tahu kata tak ada siapa dah nak sokong dia, maka dia pergi jumpa ibu dia Asma. Masa tu Asma dah mungkin 100 tahun umur Asma radhiyallahu anha. Kata kepada ibu dia, apa yang saya nak buat? Ibu dia kata, kalau engkau di atas kebenaran, dia kata, apa yang kau nak takut? Maka dia terus perang. Hajjaj akhirnya berjaya bunuh Abdullah bin Zubair. Bukan setakat bunuh, biasa diharam dibunuh. Kemudian kepala dia dihantar kepada Abdul Malik dan badan dia disalib depan Kaabah. Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu disalib. Abdullah bin Zubair lebih kurang 1 minggu tak silap saya di depan Kaabah. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bila dia tawaf, dia tengok, dia kata, wahai Abu Khubaib, anak dia nama Khubaib tak silap saya. Dia kata, saya bersaksi bahawa engkau adalah seorang qawaman musawwaman, yang banyak salat, yang banyak berpuasa. Dia pergi merayu kepada Hajjaj untuk turunkan badan Abdullah bin Zubair. Bila dia bunuh Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, dia pergi jumpa, dia hantar utusan, dia kata, panggil Asma datang, saya nak tunjuk jasad Abdullah bin Zubair.
Abdullah Asma tak datang. Dia kata dihantar balik utusan. Dia kata kalau tak datang, dia kata saya akan datang heret dengan rambut dia datang ke sini. Kata. Sedangkan Asma masa tu dah tua. Asma tak pergi juga. Akhirnya dia pergi bertemu Asma radhiyallahu anha. Dia kata tengok apa nasib anak engkau yang telah lawan dengan khalifah. Dia kata. Ketika itulah Asma radhiyallahu anha tanya kepada dia, kau tahu tak aku siapa? Dia kata akulah Asma binti Abu Bakr Zatun Nitaqain. Dia kata akulah yang telah koyak selendang aku untuk ikat makanan Nabi SAW ketika Nabi nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah, sehingga Nabi berikan aku gelaran Zatun Nitaqain kerana selendang aku koyak dua, dengan satu aku ikat badan aku, satu lagi aku ikat makanan untuk Rasulullah. Maka Nabi bagi tahu dua tali yang maksudnya tali selendang tu Zatun Nitaqain. Tahu tak engkau siapa? Dia kata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut katakan keluar dua orang jahat daripada Taif. Satu penipu dan seorang lagi pembunuh. Dia kata penipu itu adalah Mukhtar As-Saqafi. Dia adalah pengasas kepada ajaran Syiah, Mukhtar As-Saqafi. Dan yang kedua pembunuh itu adalah engkau. Dia kata. Maka Hajjaj terus patah balik, dia tak boleh cakap apa-apa. Maka selepas itulah baru Hajjaj jadi gubernur di Hijaz. Selepas dia bunuh Abdullah bin Zubair, dia dilantik jadi gubernur. Hajjaj ni Allah Subhanahu Wa Taala hantar seorang Islam tapi dia yang menentang orang Islam. Dialah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang akan tegur dia dalam khutbah kan. Dia kata ada sekali itu Hajjaj disampaikan khutbah panjang sangat. Abdullah bin Umar bangun. Dia kata Hajjaj, dia kata Hajjaj. Dia kata wahai fulan, dia kata as-salah, dia kata salah. Cukup umi khutbah tu. Tak dengar juga. Dia kata solat, dia kata, tak dengar juga. 3 kali dia kata solat, dia pun tak tahu. Dia kata kat orang belakang, dia kata aku nak solat, semua nak ikut tak? Dia kata okey, jom. Diorang semua nak ikut. Terus Hajjaj kelang kabut turun daripada mimbar. Dia kata okey, kita sembahyang. Dia tak nak orang ikut Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar pun salah seorang sahabat yang sangat berani macam Abdullah bin Zubair juga. Dia pun berani. Dia banyak tegur Hajjaj depan-depan. Inilah kisah mereka. Walaupun mereka ni anak sahabat, cucu kepada sahabat, dan mereka punya kedudukan yang begitu mulia. Rasulullah begitu sayang dia. Tapi kematian mereka, bayangkan Allah Subhanahu, memang Allah tetapkan pengorbanan bagi setiap orang yang mana nak merapatkan diri dengan Allah. Allah tak bagi. Syurga bukan mudah kan. Sebab itulah bila orang mencaci kita, kita kena suka. Bila orang menghina kita, kita kena suka, sedangkan kita tak suka. Bila orang menyakitkan hati kita, kita kena suka. Sebab itulah sunnah setiap Nabi. Allamah Iqbal rahmatullah alaih, penyair yang hebat, dia kata na baca kiturak ise tera aina hai wa aina. Tak payahlah engkau jaga sangat hati kamu ini, kerana hati kamu ini adalah cermin kamu. Jo shikastahu tu azizatar hanigahe ayna sazume. Kata lagi dia hancur, lagi dia disayangi oleh penciptanya. Hati ini lagi hancur, lagi Allah akan sayang. Dia kata jangan kau jaga sangat dia, biar dia hancur. Apabila dia hancur, baru Allah pandang. Apabila Rasulullah hancur hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Quraisy pun halau keluar, orang Taif pun halau keluar. Nabi tak tahu nak pergi mana. Lepas tu Allah punyalah sayang Nabi, Allah panggil Nabi ke Mi'raj. Allah datanglah, dah sampai masa untuk bertemu dengan aku. Sebab tu kata bila hati kita hancur, masa tu kita angkat tangan, ya Allah, Allah akan perkenankan semua permintaan kita. Sebab kita sebab tu Allamah Iqbal kata jangan jaga sangat ni, dia kata sebab dia bila hancur baru Allah dengar. Jangan jaga sangat. Kan orang hina kita, orang fitnah kita, orang kutuk kita, orang ugut kita, kan macam-macam. Jangan risau, sebab dia hancur, barulah kita angkat tangan, ya Allah, maka akan gegar arasy Allah. Allah kata bila doa, kata orang-orang yang dizalimi ni, dia akan menggegarkan arasy Allah. Dia tak akan berhenti bergegar selagi orang tu tak dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, sahabat ni adalah bintang-bintang kita punya apa panggil qudwah lah, contoh kan.
role model. Tapi yang malangnya, sebab itulah Maulana Sa'ad selalu tekan tu, baca hadis sahabat, dengar. Sebab apa? Selagi kita tak tahu kehidupan mereka, kita rasa saya ni dah cukup susah dah sebenarnya, saya dah banyak berkorban dah sebenarnya. Kita tak tengok kehidupan para sahabat daripada awal hingga akhir, berkorban sampailah mati dalam keadaan dihina, tak ada apa-apa. Tengok macam Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Tengoklah seperti sahabat-sahabat besar. Tengok seperti Ali radhiyallahu. Sayyidina Ali, saya last sebut Sayyidina Ali. Maulana Tarik Jamil kata Sayyidina Ali ni adalah seorang sahabat. Kata saya tak pernah baca tentang mana-mana sahabat yang lebih kesian daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Sahabat yang paling saya rasa kesian, yang paling dizalimi adalah Sayyidina Ali. Dia tak pernah tahu pun tentang kehidupan mereka. Yang kita sembang, wow, dia seorang, memang betul Sayyidina Ali seorang yang berani. Di dalam peperangan Khaybar, dia pegang pintu Khaybar sebelah tangan dia, berat tu, dia pergi ke depan. Nabi kata jangan toleh ke belakang dah. Dia terus keluar dengan kuda dia sampai dia terlupa nak tanya soalan. Dia kata bima nuqatil ya Rasulullah. Dia kata nak bunuh dengan apa? Maksudnya bukan tanya nak bunuh dengan pedang ke apa, dengan syarat apa. Maka Nabi bagi tahu dia lah, sama ada beriman, jizyah, ataupun kami akan perang. Yang ketiga, dia pun satu hari bila dia dah geram sangat dengan Khawarij ni, dia pun panggil semua sahabat. Dia kata jom kita berkumpul, kita serang mereka besok. Maka dia buat kemah, dia kata kat tempat sekian-sekian kita akan berkumpul di sekitar Kufah. Tengok besok pagi bila dia bangun, seorang pun tak ada datang bantu dia. Seorang pun tak datang. Siapa? Sayyidina Ali. Hari ni kalau kita keluar, tak ada, kita janji dengan kawan kita tak datang, terus pecah hati. Keluar daripada WhatsApp group terus. Betul tak? Pecah hati. Sayyidina Ali tunggu malam tu nak minta sahabat lain, kawan-kawan dia lain bantu, seorang pun tak datang. Dia menangis. Pulang ke rumah dengan pegang janggut dia, dia kata bilalah kamu akan berwarna. Bilalah kamu akan berwarna. Dia refer kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Sayyidina Ali sakit, tenat, teruk. Dia kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku rasa dah sampai masa untuk aku tinggalkan dunia. Nabi kata tidak. Selagi mana janggut kamu tak diwarnai dengan darah daripada kepala kamu, kamu tak akan tinggalkan dunia. Dia refer kepada tu, dia kata bilalah, dia kata kamu akan berwarna, dia kata. Sebab itulah dia diserang pun dekat kepala kan. Ibn Muljam serang dia dekat kepala dia. Dah. Mudah-mudahan Allah jadikan mereka, inilah semangat untuk kita, bukan melemahkan semangat kita. Kehidupan kita adalah untuk bagi setiap nyawa kita kadam berai ja. Mulana Jamshid dia kata ha satai ja hage kadam berai ja. Dia kata maju ke depan terus dan bagi tahu kepada dunia, engkau sakitkanlah aku berterusan. Kata itulah aku nak. Kau sakitkanlah aku lagi. Kau sakitkanlah aku lagi. Kau sakitkanlah aku lagi. Dan aku akan maju ke depan juga. Aku akan ke depan juga. Itulah kehidupan. Subhanallah bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah.